Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Alhamdulillah sekali lagi kita dapat bersama-sama meneruskan perbincangan kita dalam program Tadabbur Al-Quran. Sebagaimana yang dimaklumi, Al-Quran adalah sumber wahyu yang mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi umat Islam. Ia juga menjadi sumber ilmu kepada manusia. Dan insya-Allah malam ini kita akan meneliti ayat-ayat yang membincangkan tentang fenomena alam pada waktu malam, khususnya kejadian bintang. Terdapat pelbagai ayat Al-Quran yang mengandungi maklumat tentang keadaan dan fenomena langit serta kejadian alam semesta. Imam Al-Alusi mengklasifikasikan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan astronomi sebagai Al-Ajram Al-Uluwiyah. Ayat-ayat astronomi ini terkandung dalam 51 surah dalam Al-Quran. Sebelum kita mengkaji ayat-ayat berkaitan dengan bintang, adalah lebih baik dijelaskan sedikit ilmu astronomi kerana ia adalah bidang ilmu tabi'i yang berkembang hampir dalam setiap tamadun silam. Seperti tamadun Babylon, Mesir, India, Yunani, Greek, China dan Islam. Dalam tamadun Islam, ilmu astronomi dikenali sebagai ilmu falak yang pada peringkat awalnya digunakan untuk memenuhi keperluan ibadah seperti menentukan arah kiblat, menentukan waktu solat 5 waktu dan sebagainya. Astronomi adalah istilah yang berasal daripada bahasa Inggeris, iaitu astronomy. Sebenarnya berpunca dari perkataan Yunani iaitu star, iaitu astro yang bermaksud bintang dan nomi yang bermaksud peraturan. Ia merupakan cabang ilmu sains yang melibatkan pembelajaran jasad cakrawala seperti bintang, planet, komet-komet, nebula, gugusan bintang dan galaksi yang menghasilkan fenomena-fenomena yang berasal dari luar atmosfera bumi. Sidang pendengar Radio Aikim sekalian, kalau ditanya apakah dia bintang, apakah jawapan anda? Bintang adalah objek samawi yang bergas, yang menghasilkan cahayanya sendiri. Bintang juga dikenali sebagai sebuah berbola gas yang panas dan dapat menghasilkan cahaya yang terang pada waktu malam. Bintang menghasilkan tenaga melalui proses pelakuran nuklear, iaitu proses pembakaran gas hidrogen di dalam terasnya untuk menukarkan gas hidrogen kepada gas helium. Bintang akan menghasilkan cahaya apabila melalui proses ini. Dalam alam semesta, bintang seolah-olah kelihatan tetap di sfera samawi, sedangkan bintang ini bergerak. Ini kerana apabila dilihat dari bumi, pergerakannya sangat perlahan, yang disebabkan jarak antara bintang dan pemerhati sangat jauh. Jadi, untuk mengukur pergerakan bintang dengan tepat agak sukar kerana ia memerlukan pemerhatian yang teliti dan jitu. Jika diteliti dalam ayat Al-Quran yang didapati ada 7 lafaz yang merujuk kepada bintang. Lafaz-lafaz tersebut ialah An-Najmu, Al-Kawkab ataupun Al-Kawakib, Al-Buruj, Al-Masabih, Al-Khunnas, Al-Syi'ra dan At-Tariq. Perkataan An-Najmu disebut sebanyak 13 ayat. Terdapat 4 ayat Al-Quran yang mengandungi lafaz An-Najmu dalam bentuk tunggal dan 9 ayat yang mengandungi perkataan An-Nujum iaitu lafaz jamak. Manakala Al-Kawkab atau Al-Kawakib ada sebanyak 5 ayat.
Sementara perkataan Al-Buruj pula ada 3 ayat serta 2 ayat yang menggunakan perkataan Al-Masabih. Perkataan Al-Kunnas, Asy-Syi'ra dan At-Tariq pula masing-masing terdapat 1 ayat sahaja di dalam Al-Quran. Lafaz An-Najmu merujuk kepada semua jenis bintang yang berkedipan di langit pada waktu malam. Perkataan Al-Kaukab pula membawa maksud bintang yang berada dalam satu kelompok yang terdiri daripada beberapa buah bintang membentuk corak-corak yang pelbagai. Ia juga dikenali sebagai constellation. Ada juga pendapat yang menyatakan Al-Kaukab sebagai planet, kerana planet juga memancarkan cahaya dan apabila dilihat dari bumi, ia kelihatan seperti satu titik pegun yang bersinar. Selanjutnya Al-Buruj pula ialah zodiak, iaitu bintang-bintang yang berada dalam satu kumpulan membentuk satu corak tertentu yang sempurna pergerakannya. Zodiak terletak di sepanjang laluan matahari, iaitu garisan ekliptik. Pada abad ke-15, zodiak dibahagikan kepada 12 bahagian dan digelarkan dengan nama-nama tertentu yang mana zodiak ini akan muncul mengikut setiap bulan. Sementara Al-Misbah merupakan salah satu dari bintang yang menghasilkan cahaya yang sangat terang. Perkataan Al-Khunnas membawa takrifan yang sama dengan Al-Kunnas. Perkataan Al-Kunnas berasal dari perkataan Al-Kun yang memberi maksud penghapusan objek-objek di langit. Perkataan Al-Kunnas diinterpretasikan oleh ahli tafsir sebagai bintang neutron. Bintang ini mempunyai jisim yang berat dan tumpat serta mengakhiri hayatnya dengan cara meletup. Manakala perkataan Asy-Syi'ra pula merujuk kepada bintang yang sangat besar dan cerah. Dalam bahasa saintifik, bintang ini dikenali sebagai bintang Sirius. Bintang ini dapat dijejaki sebelum zaman Ptolemy lagi. Pada zaman Arab Jahiliyah, bintang ini dianggap sebagai Tuhan oleh kaum Lakham kerana bintang ini sangat cerah dan mempunyai pasangan. Akhir sekali perkataan Tariq yang merupakan nama surah yang 26 dalam Al-Quran adalah berasal dari akar kata Tarq yang bermaksud memukul dengan kuat untuk menimbulkan suara atau menumbuk. Dengan mempertimbangkan maksud yang mungkin dari perkataan tersebut ialah berdenyut ataupun berdetak, memukul dengan kuat. Selain itu, ada juga pandangan yang mengatakan ia adalah sebuah bintang yang menembusi malam, yang menembusi kegelapan, yang muncul di malam hari, yang menimbus dan bergerak, yang berdenyut atau bintang terang. Para saintis telah menemui apa yang digambarkan dalam Al-Quran sebagai Tariq yang berdenyut ini memiliki ciri-ciri yang sama dengan bintang-bintang neutron yang dikenal sebagai pulsar. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, setiap permulaan ada penghujungnya. Seperti juga dengan kehidupan. Setiap yang hidup pasti menghadapi kematian. Bintang juga seperti makhluk hidup yang lain, bermula dengan kelahiran, kemudian tua dan akan berakhir dengan kematian. Jika diteliti di dalam Al-Quran, ada satu ayat yang menyatakan asal-usul kejadian bintang. Secara umumnya, objek samawi di alam ini berasal daripada kumpulan asap yang tebal, iaitu pada firman Allah yang menyebut bahawa unsur-unsur itu bertaburan di antara langit dan bumi. Surah Al-Fussilat ayat 11 yang bermaksud, kemudian ia menunjukkan kehendaknya ke arah langit, sedang langit itu masih berupa asap. Perkataan dukhan pada proses pembentukan bintang adalah debu dan gas yang padat berada di antara bintang-bintang.
Kemudian, berlaku proses pelakuran nuklear pada teras dan bintang mula bercahaya. Bintang akan mati apabila berlakunya proses ledakan supernova. Unsur-unsur berat hasil daripada pelakuran nuklear akan dibebaskan. Jadi, unsur-unsur berat yang terdapat pada bintang seperti hidrogen akan menjadi bahan pembentukan bintang-bintang yang lain. Manakala Ibnu Abbas berpendapat perkataan dukhan dalam ayat 11 surah Fussilat tersebut bermaksud asap yang terbentuk apabila wap air naik ke atas ketika bumi diciptakan oleh Allah. Dalam kitab tafsir Munir karangan Wahbah Az-Zuhaili, perkataan dukhan ini membawa maksud sejenis asap yang gelap. Perkataan dukhan berasal daripada kalimah dakhana yang bermaksud sesuatu cecair yang naik ke atas apabila api dinyalakan lalu membentuk wap dan asap. Pada hakikatnya, semua ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala bukanlah sia-sia, tetapi supaya manusia berfikir dan merenung tentang kewujudannya. Allah telah berfirman yang bermaksud, dan ingatlah, tidaklah kami menciptakan langit dan bumi serta segala yang ada di antaranya secara main-main. Surah Al-Anbiya ayat yang ke-16. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam ayat tersebut bahawa penciptaan langit dan bumi serta apa yang berada di antara keduanya tidaklah dijadikan secara sia-sia atau tersilap. Bahkan ia adalah satu kebenaran untuk membuktikan kekuasaannya. Sesungguhnya Allah menciptakan semua yang ada di antara bintang-bintang merupakan satu perkara yang penting dan tidak dijadikan sebagai mainan. Pembentukan bintang merupakan nikmat dan rahmat Allah yang besar kepada manusia. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, selanjutnya kita akan meneliti ayat-ayat lain mengenai kematian bintang. Kehidupan di angkasa sama seperti kehidupan di dunia, kerana perlu melalui proses kelahiran, pembesaran, pematangan, penuaan dan kematian. Ayat Al-Quran yang berikut memberitahu tempoh bintang-bintang di angkasa akan tiba pada suatu masa. Berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, tiap-tiap satu dari keduanya beredar untuk suatu masa yang telah ditetapkan. Surah Az-Zumar ayat yang ke-5. Ayat ini menggambarkan bahawa semua benda termasuklah bintang-bintang akan menjalani kehidupannya untuk tempoh yang telah ditetapkan dan ditentukan oleh Allah. Sesungguhnya, setiap sesuatu akan berakhir hayatnya, termasuklah objek-objek samawi. Penciptaan bintang merupakan penciptaan yang agung, yang mana Allah telah bersumpah dengan tempat jatuhnya bintang di dalam nas Al-Quran, iaitu yang bermaksud, maka aku bersumpah demi tempat dan masa turunnya bahagian-bahagian Al-Quran. Surah Al-Waqi'ah ayat yang ke-75. Perkataan mawaqi' berasal dari perkataan waqa'a, iaitu jatuh, tersungkur atau merudum. Jadi, perkataan ini membawa maksud tempat yang mana sesuatu bintang itu akan jatuh. Manakala nujum bermaksud bintang-bintang, maka ayat mawaqi' nujum bererti tempat jatuh sesuatu bintang. Selain itu, ada ayat lain yang menyatakan proses kematian bintang seperti dalam firman Allah surah An-Najmu ayat yang pertama, yang bermaksud, demi bintang semasa ia menjunam. Permulaan surah An-Najmu, Allah Subhanahu Wa Taala juga telah bersumpah dengan tempat jatuhnya bintang
sama ada jatuh terbenam atau lenyap setelah terbitnya fajar untuk meninggalkan tempatnya. Berdasarkan A Dictionary and Glossary of the Quran, maksud hawa pada ayat ini ialah jatuh berkelimpangan. Manakala dalam kitab Lisanul Arab memberi dua maksud, iaitu jatuh dan mati. Terdapat pendapat yang menyatakan bahawa pada suatu masa bintang akan menghilang dan ia bersesuaian dengan firman Allah yang menyatakan bahawa pada suatu hari bintang akan dihapuskan ketika langit terbelah. Sebagaimana firman Allah yang bermaksud, oleh itu apabila bintang-bintang binasa dan hilang lenyap dan apabila langit terbelah. Surah Al-Mursalat ayat 8 hingga 9. Ayat ini menggambarkan pada suatu masa bintang akan hilang cahayanya dan akan binasa. Apabila bintang-bintang itu dilenyapkan sinarannya, maka alam semesta akan menjadi sangat gelap. Ini sebagai petanda akan berlakunya hari kiamat. Ketika ini, gumpalan bintang-bintang yang hilang akan berubah menjadi tenaga, kemudian kekuatan tarikan graviti yang menarik bintang-bintang tersebut akan musnah. Jadi bintang-bintang itu akan berhamburan dan jatuh berselirakan seperti yang disebut dalam firman Allah yang berikut. Apabila langit terbelah dan apabila bintang-bintang gugur bertaburan. Dan apabila bintang-bintang gugur berselerak, iaitu dalam surah Al-Infitar ayat 1 hingga 2 dan juga surah At-Takwir ayat 2. Peristiwa kematian bintang juga telah diceritakan oleh Allah dalam ayat yang lain, iaitu yang bermaksud, oleh itu aku bersumpah dengan bintang-bintang yang tenggelam timbul, yang beredar juga yang tetap pada tempatnya. Surah At-Takwir ayat 15 dan 16. Ayat ini menggunakan lafaz sumpah dengan bintang-bintang yang kelihatan pada waktu malam dan tersembunyi di sebalik sinar matahari pada waktu siang. Sedangkan ketika matahari terbit, bintang-bintang ini kelihatan di kawasan lain. Bintang-bintang sentiasa muncul dan tenggelam kerana bintang-bintang berputar pada orbit masing-masing. Perkataan dalam nas yang digunakan iaitu Al-Khunnas berkaitan dengan bintang yang beredar dan terbenam. Oleh itu, mengikut Ibnu Manzur, perkataan Al-Khunnas membawa maksud yang sama dengan Al-Kunnas, iaitu tersembunyi dan tertutup. Ayat ini menggunakan ayat penguat, iaitu dua perkataan sama erti yang disebut dalam satu huraian. Jadi Profesor Zaghlul An-Najjar dalam kitabnya membuat kesimpulan bahawa perkataan Al-Khunnas itu sama dengan Al-Kunnas yang berasal daripada perkataan Al-Kuns yang memberi maksud menghapuskan objek-objek di langit. Manakala Dr. Abdul Daim Kahir dan juga Dr. Daniel Zainal Abidin pula berpendapat ayat ini menceritakan tentang lohong hitam, iaitu satu lubang yang akan menarik semua objek yang menghampirinya, kemudian objek itu akan hilang tanpa sebarang kesan. Kesimpulannya, ayat ini sesuai jika dikaitkan dengan lohong hitam, iaitu tempat jatuhnya bintang. Lohong hitam mempunyai komposisi yang sangat padat dan mempunyai daya tarikan yang sangat tinggi sehingga ia mampu menghalang cahaya bintang melaluinya. Oleh yang demikian, ayat-ayat tersebut membuktikan bahawa setiap sesuatu yang diciptakan itu akan berakhir hayatnya dengan menghadapi kematian. Sesungguhnya hanya Allah sahaja yang mengetahui berakhirnya hayat sesuatu bintang. Justru terdapat satu ayat yang menyatakan tentang kelahiran bintang dan 6 ayat yang memperihalkan tentang kematian bintang. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, seterusnya kita akan melihat fakta-fakta lain yang terdapat di dalam Al-Quran berhubung dengan bintang. Semua kejadian yang Allah cipta mempunyai fungsi dan peranannya, begitu juga bintang. Di dalam Al-Quran, kita akan mendapati bahawa terdapat ayat-ayat yang secara jelas menyatakan fungsi-fungsinya. Justru fungsi pertama bintang ialah bintang dijadikan sebagai alat merejam syaitan untuk memelihara
dan menjaga keadaan langit daripada intipan syaitan yang sentiasa berusaha mahu mencuri untuk mendengar rahsia para malaikat. Hal ini telah disebut dalam firman Allah yang bermaksud, dan demi sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu punca rejaman terhadap syaitan-syaitan, dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menjulang-julang. Surah Al-Mulk ayat yang ke-5. Ayat ini menerangkan bahawa bintang dijadikan sebagai penjaga langit daripada jin yang mampu mendengar rahsia dalam kalangan para malaikat di langit. Kemudian jin akan turun ke bumi untuk menyampaikan rahsia yang didengarinya kepada ahli sihir. Jadi manusia mula percaya dengan tunduk dan patuh kepada ahli sihir, sedangkan jin hanya menyampaikan sedikit rahsia yang benar kepada ahli sihir. Namun Allah sentiasa menjaga langit selepas Nabi Muhammad SAW diutuskan. Langit sentiasa dijaga dengan percikan api yang akan dilepaskan dari bintang-bintang. Jadi syaitan yang mencuri berita dari langit akan binasa. Manakala fungsi yang kedua ialah kedipan bintang yang bersinar cahayanya pada waktu malam diibaratkan seperti cahaya lampu yang menerangi kepekatan malam. Oleh sebab itu, bintang boleh dijadikan sebagai petunjuk arah seperti berpandukan buruj-buruj tertentu bagi pengembara yang sesat di laut ataupun di darat. Ini telah dinyatakan oleh Allah dalam firman-Nya yang bermaksud, supaya kamu berpedoman kepadanya dalam kegelapan malam, di darat dan di laut. Sesungguhnya kami telah jelaskan tanda-tanda kebesaran kami satu persatu bagi orang-orang yang mengetahui. Surah Al-An'am ayat 97. Antara faedah yang diperolehi daripada ayat ini ialah Allah Subhanahu Wa Taala telah menjelaskan kepelbagaian faedah bintang kepada manusia. Pertama, bintang dijadikan sebagai panduan untuk mengetahui waktu dengan cara melihat terbit dan tenggelamnya bintang-bintang di langit. Kedua, bintang dijadikan sebagai petunjuk musim apabila kedudukan matahari berada di antara bintang-bintang. Contohnya apabila matahari terbenam bersama buruj Cancer, ia menunjukkan musim panas di kawasan utara khatulistiwa iaitu pada 21 Jun. Ketiga, kebiasaannya bintang-bintang digunakan sebagai petunjuk arah di daratan dan di lautan pada waktu malam. Buruj Orion digunakan untuk mengetahui arah utara, manakala untuk mengetahui arah selatan, buruj Crux boleh digunakan. Yang paling penting, bintang juga boleh dijadikan sebagai petunjuk arah kiblat bagi lokasi yang berada jauh dari Mekah. Apabila membaca ayat yang ke-16 dari surah An-Nahl, ia juga menjelaskan fungsi bintang sebagai petunjuk. Firman Allah yang berbunyi, dan ia mengadakan tanda-tanda panduan jalan, dan dengan bintang-bintang pada waktu malam, mereka dapat mengetahui arah yang hendak dituju. Surah An-Nahl ayat yang ke-16. Mengikut pendapat Ibn Abbas, bintang-bintang boleh dijadikan sebagai petunjuk arah bagi memudahkan ahli pelayaran dan pengembara pada waktu malam supaya tidak sesat. Cahaya-cahaya bintang akan kelihatan dengan jelas di langit pada ketika itu. Bagi orang-orang yang menggunakan bintang sebagai petunjuk, mestilah mengetahui waktu terbit dan terbenam sesuatu bintang serta dapat membezakan bintang-bintang yang terdapat pada buruj tertentu sebelum menentukan kedudukan lokasi yang dicari. Bintang juga boleh dijadikan sebagai panduan untuk mengetahui waktu dan arah kiblat. Seterusnya, fungsi bintang yang ketiga ialah Allah telah menghiasi langit bumi dengan bintang-bintang yang banyak, sempurna dan indah. Bintang-bintang tidak akan jatuh kerana Allah telah menciptakannya dalam keadaan yang sesuai dan seimbang sepanjang masa. Tambahan pula, terdapat di antaranya daya graviti yang menarik antara satu sama lain. Justru, firman Allah yang menyebut tentang bintang dijadikan sebagai cahaya dan penghias langit pada waktu malam adalah seperti berikut. Surah Al-Hijr
ayat yang ke-16 yang bermaksud, dan demi sesungguhnya kami telah menjadikan di langit bintang-bintang yang pelbagai bentuk dan keadaan, serta kami hiasi langit itu bagi orang-orang yang melihatnya. Antara isi kandungan ayat ini ialah Allah telah melengkapkan langit yang hampir dengan bumi dengan bintang-bintang yang bergerak mengikut ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah. Langit menjadi cerah apabila bintang-bintang ini memancarkan cahayanya pada waktu malam. Bintang akan menerangi langit malam seperti cahaya lampu yang menerangi suasana yang gelap. Adapun matahari dan bulan mengeluarkan cahaya tetapi ia berbeza dengan cahaya bintang. Bulan akan bercahaya, matahari akan menyinari dan bintang akan berkedipan pada waktu malam. Oleh itu, bintang paling sesuai untuk dijadikan sebagai hiasan langit pada waktu malam. Demikianlah tujuan Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan bintang-bintang yang menghiasi cakrawala yang tidak terhitung banyaknya. Dari itu, sidang pendengar sekalian, perbincangan kita berhubung bintang ini dapat disimpulkan seperti berikut. Segala penciptaan Allah yang kita ketahui dan tidak kita ketahui mempunyai peranan dan fungsinya masing-masing, dan hanya orang yang rajin menggunakan akalnya, iaitu orang yang mencintai ilmu akan mendapat manfaat. Yang kedua, seluruh makhluk Allah tunduk dan patuh kepadanya. Yang ketiga, ia menunjukkan bahawa Allah itu Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang bukan sahaja mencipta, malah memeliharanya pula untuk manfaat makhluknya, terutama manusia. Sekiranya tidak, maka porak-perandalah seluruh sistem kehidupan. Yang keempat, penciptaan bintang-bintang ini juga menunjukkan kesempurnaan Allah yang mencipta segala sesuatu dengan penuh ketelitian, harmoni, stabil, kukuh dan membuktikan akan kekuasaannya atas segala sesuatu. Akhir kata dari saya, renungilah firman Allah dalam surah Fussilat ayat yang ke-53 yang bermaksud, kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di merata-rata tempat dalam alam yang terbentang luas ini dan pada diri mereka sendiri, sehingga ternyata jelas kepada mereka bahawa Al-Quran adalah benar. Belumkah ternyata kepada mereka kebenaran itu? Dan belumkah cukup bagi mereka bahawa Tuhanmu mengetahui dan menyaksikan tiap-tiap sesuatu? Dari itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.